tertular satu insiden yang di mana seorang influencer telah berkahwin buat kali kedua ketika isterinya sedang mengandung. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit pandangan dan komentar, bukan berkaitan dengan perkahwinannya, dengan pernikahannya, okey, tetapi sebagai satu panduan untuk kita, bagi siapa yang ingin mengambil manfaat, silakan. Tapi saya nak mulakan dengan satu hadis daripada Nabi SAW yang di mana baginda SAW berkata bahawa antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk diri dia. Yang tidak bermanfaat untuk dunia, tidak bermanfaat, apatah lagi untuk agama dia, untuk akhirat dia. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila influencer ini bernikah dan berkahwin buat kali kedua, beberapa persoalan perlu kita ketahui dan kita kena tahu bahawa Islam mengajar kita untuk berfikir secara rasional. Jangan terbawa-bawa dengan emosi. Kerana orang yang emosi ini senang dimanipulasi. Dan sebab itulah kenapa apabila Dajjal datang, walaupun jelas tertulis di kepalanya kafir, tetapi ramai tetap akan mengikutinya. Kerana apa? Kerana mengikut emosi. Jadi, di sini kita lihat. Pertama, apabila influencer itu bernikah, buat kali kedua, ketiga dan keempat dan sebaliknya, okey. Pertama, adakah dia melakukan sesuatu yang haram? Tidak. Sesuatu yang halal? Pertama. Kedua, adakah dia menggunakan duit anda? Tidak. Tidak. Ketiga adalah, jikalau ini adalah poligami bagi beliau, okey, yang kita maksudkan adalah polygyny, iaitu seorang lelaki berkahwin dengan seorang lagi wanita, lebih daripada seorang wanita, itu polygyny. Yang ketiga, isterinya, saya dapat lihat di ruangan komen, isterinya mendoakan agar suaminya bahagia dan sebagainya dan meminta para netizen untuk mendoakannya. Tetapi sekali lagi saya lihat ramai yang begitu emosi apabila membahaskan perkara ini, ya, tak kiralah lelaki ke perempuan ke dan sebagainya. Tetapi kenapa anda ingin masuk campur dan memberikan komentar-komentar dan sebagainya? Betul, anda ada juga hak untuk mengatakan bahawa timingnya dan sebagainya, tetapi itu urusan dia dengan isteri dia. Adakah isteri dia datang mengadu kepada anda? Adakah dia datang mengadu kepada anda untuk mendapatkan bantuan bahawa dia telah ditindas dan sebagainya? Bukankah lebih baik kita sebagai Muslim, kita beriman dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi SAW sabdakan? Apa kata kita berdoa dan kita mendoakan kebahagiaan untuk mereka semua, kedua-dua rumah tangganya sekali. Jangan kita komen berdasarkan emosi dan khususnya kepada para influencer di luar yang mengambil kesempatan di atas apa yang dilakukan oleh influencer ini untuk menganjing beliau. Sekali lagi ingin saya ingatkan, ya, daripada hadis Nabi SAW, iaitu di mana baginda SAW bersabda bahawa barang siapa yang menyebut-nyebut, yang menyindir, yang mengejek-ngejek akan satu dosa yang telah dilakukan oleh saudaranya, lagipun ini bukan dosa, okey, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia juga akan melakukan perkara yang sama, aib yang sama, dosa yang sama. Jadi sahabat-sahabat, saya tidak faham. Saya cuba nak faham sebenarnya. Kenapa masyarakat kita begitu allergic dengan isu-isu berkaitan dengan perkahwinan rumah tangga orang lain, tak kira lah monogami ke, poligami ke, poliklinik ke dan sebagainya. Kenapa kita nak allergic sangat? Apa kaitan dengan kehidupan kita? Tak ada kaitan pun. Dan malahan kadang-kala, orang lain yang berkahwin, kita pula yang terasa. Lelaki lain pula yang berkahwin, yang dimarahnya lelaki kita pula, suami kita pula. Macam mana ni tuan-tuan dan puan-puan? Bukan begitu. Itu bukan cara beragama yang betul. Saya bukan nak defend dia, tetapi mengajak kita sekali lagi untuk kita berfikir secara rasional. Okey? Perkara yang sama juga telah saya bangkitkan ketika isu Abang Tesla dulu yang mungkin ramai di kalangan kita masih ingat. Benda ini akan sering berlaku dan sering berlaku. Ya. Siapa yang nak buat, dia buat dengan cara yang betul, dia buat kerja yang halal, dia buat benda yang halal, bismillah, silakan. Yang akan menanggung adalah dia. Dia, kalau dia jadi suami yang baik, insya-Allah kita doakan, maka dia dapat pahala. Tetapi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengejek dia, tuan-tuan dan puan-puan telah melakukan dosa. Dia bukan melakukan sesuatu yang haram. Ya. Tuan-tuan sendiri telah melakukan dosa. Sempat ke tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, meminta maaf kepada dia sebelum anda meninggal dunia? Anda telah menganjing dia, anda telah mengejek dia. Dia tak melakukan dosa.
Dan jikalau anda begitu, saya nampak minta maaf, saya kata saya akan cakap very straightforward. Okay, saya akan cakap very straightforward. Kenapa kadang-kala kita bersikap begitu hipokrit? Apabila seseorang lelaki dia berkahwin 2, 3 dan 4, dia berani dan dia buat benda yang halal, kita kutuk dia habis-habisan. Tetapi bila kita nampak artis, selebriti ataupun kawan-kawan kita load gambar, dia upload gambar mereka bermesra-mesraan dengan pasangan bukan mahram, kita kata, ya Masya Allah, sweetnya. Yang haram, you all kata okay. Yang haram, you all kata sweetnya. Yang orang buat kerja halal, you all kutuk habis-habisan. Apa masalah sebenarnya dengan anda ni? Apa sebenarnya masalah anda? Masalah anda ialah kekurangan pemahaman agama. Nak beragama tetapi hanya pick and choose. Nak beragama ikut emosi. Kita nak agama ikut emosi kita. Tapi bila agama kata begini, kita tak nak ikut. Sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kahwin 1, 2, 3 dan 4 tak ada kaitan dengan anda. Bukannya dia kahwin dengan anda pun. Bukannya dia minta pinjam duit dengan anda pun. Okey? Apa kata anda mendoakan kebahagiaan untuk mereka. Ya? Itu sahaja. Dan janganlah kadang-kala kita ni kerana mengambil kesempatan dan mengkritik dan menganjing orang atas peristiwa ini tanpa kita sedari, nauzubillahi min zalik, kita telah mengkritik dan menghina syariat itu sendiri. Walaupun kita kata, oh saya tak begitu, saya tak mengkritik syariat. Tetapi lihat kata-kata anda. Benda ini bukan sekali dua saya lihat, tetapi banyak kali saya melihat. Ya, baik. Moga-moga semua kita bermuhasabah dan berfikir. Siapa nak menjawab saya dengan emosional, silakan, bismillah. Itu hak anda. Kerana anda akan bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tugas saya hanya menyampaikan kepada anda untuk mendidik dan membimbing anda untuk berfikir secara rasional berpandukan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.